Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Kuna dan tagline kita 3M Matematik Mudah Mesej. Untuk video kali ini, Cikgu Kuna bawakan anak-anak untuk sambungan bab 6, kecerunan dan luas di bawah graf. Dan hari ini, Cikgu Kuna ingin bawa anak-anak untuk membezakan bagaimana cara untuk menjawab soalan dalam peperiksaan dan boleh tahu apakah perbezaan di antara graf jarak masa dan graf laju masa. Yang pertama, sebelum pergi kepada soalan peperiksaan, anak-anak mesti faham dan kenal dengan jenis graf berikut. Okey, yang pertama, anak-anak lihat bentuk graf. Bagi graf jarak masa dan graf laju masa, bentuk graf kedua-duanya menunjukkan bentuk yang sama. Tetapi dari segi huraian ada beberapa perbezaan. Yang pertama, cikgu bawa anak-anak kepada graf jarak masa. Dari titik A ke titik B berlakunya pergerakan. Okey, yang mana dari A pergerakannya belum bermula dan sehingga B berlakunya pergerakan. Okey. Yang mana bagi graf laju masa dari P ke Q merujuk kepada laju yang semakin meningkat. Contohnya daripada P, lajunya bermula dengan sifar dan sehingga Q, lajunya meningkat sehingga 15 meter per saat. Okey. Untuk graf BC, iaitu terdapat satu garis mengufuk bermula di titik B sehingga titik C. Bagi graf jarak masa, garisan yang mengufuk itu dikenali sebagai tiada pergerakan. Okey, tiada pergerakan bermakna kenderaan itu berhenti ataupun dalam keadaan rehat. Kalau garisan daripada A ke B tadi menunjukkan pergerakan, okey, menunjukkan pergerakan, adanya pergerakan, tetapi daripada B ke C pergerakan itu terhenti, okey, ataupun dalam keadaan rehat. Bagi graf laju, garisan Q ke R juga adalah garisan mengufuk. Tetapi pada graf laju masa, garisan mengufuk ini dikenali sebagai pergerakan malar, okey, ataupun seragam, ataupun dikenali juga sebagai laju pegun. Di mana pada keadaan ini, laju yang daripada P ke Q yang semakin meningkat itu, tetapi tiba pada laju yang ke-15, laju itu diseragamkan, iaitu tiada peningkatan laju ataupun tiada pengurangan laju. Untuk garis P ke Q tadi berlakunya peningkatan laju juga dikenali sebagai pecutan. Okey. Seterusnya, kita lihat lagi untuk graf jarak masa. Daripada C ke D sekali lagi berlaku kenaikan. Dan untuk graf jarak masa, graf yang menaik sama juga dengan A dan B tadi, C dan D juga merujuk kepada pergerakan yang diteruskan. Contohnya daripada A ke B, berhenti rehat daripada B ke C, dan selepas berhenti rehat, pergerakan itu diteruskan. Contohnya meneruskan perjalanan. Okey. Manakala untuk graf laju masa, R ke S juga menunjukkan peningkatan graf. Maka kalau P ke Q tadi menunjukkan berlakunya pecutan ataupun penambahan laju, maka R ke S sekali lagi berlakunya pecutan ataupun laju itu semakin ditambah. Okey. Kemudian daripada graf ni, kita dapat lihat daripada D ke E, daripada D ke E berlakunya penurunan graf. Okey? Berlakunya penurunan graf memberi maksud bahawasanya pergerakan bagi zarah tersebut ataupun pergerakan bagi kenderaan tersebut kembali
semula. Kembali semula ke tempat asal dia bertolak tadi. Contohnya, dia bertolak di bandar X yang bermula di masa sifar. Kemudian daripada D, iaitu bandar Y, contohnya bandar Y, maka dia kembali semula ke bandar X. Okey, itu dari segi jarak. Dari segi graf laju masa, garisan yang condong secara menurun, iaitu garisan ST tadi, jika garisan menaik dikenali sebagai pecutan, iaitu laju yang semakin bertambah, garisan S ke T menunjukkan berlakunya nyah pecutan. Okey, nyah pecutan memberi maksud laju itu semakin dikurangkan. Daripada kelajuan tadi 24 dikurangkan sehingga mencapai kelajuan sifar. Okey, jadi dari segi penurunan graf jelas menunjukkan perbezaan. Jika graf jarak masa, penurunan graf merujuk kepada jarak yang digerakkan untuk kembali ke sesuatu tempat asal. Maka bila jarak, tiada nilai yang negatif, di mana nilainya adalah sentiasa positif. Tetapi bagi graf laju masa, penurunan graf ini merujuk kepada laju yang semakin dikurangkan ataupun nyah pecutan. Maka di sini mesti akan ada simbol negatif untuk lajunya, perubahan laju. Maka ini adalah dua perbezaan yang ketara apabila berlakunya penurunan graf. Bagi graf jarak masa, tiada nilai yang negatif, tetapi bagi laju masa, perubahan laju itu akan bernilai negatif. Okey, jadi harap anak-anak boleh faham apakah perbezaan graf jarak masa dan graf laju masa. Okey, sekali lagi Cikgu Kuna ulangkan secara keseluruhan tentang graf jarak masa dan graf laju masa. Berdasarkan graf jarak masa, bermula di A, okay, contohnya sebuah kenderaan bergerak dari A menuju ke bandar B. So di sini menunjukkan berlakunya pergerakan jarak tadi. Kemudian sampai di bandar B, okay, kenderaan tadi berhenti rehat. So semasa berhenti rehat, tiada apa-apa pergerakan yang berlaku. Yang mana bermula di sifar tadi, jarak perjalanan mengambil jarak sejauh 20 km dan kenderaan itu berhenti rehat. So masih di jarak 20 km. Tetapi apa yang berlaku di B dan C, masa ini berubah. Kerana walaupun kenderaan itu tidak bergerak, tetapi dari segi masa 4 saat telah berubah kepada 9 saat, menunjukkan berlakunya rehat ataupun berhenti bagi pergerakan sesuatu kenderaan tadi. Kemudian daripada C ke D menunjukkan pergerakan itu diteruskan. Contohnya daripada bandar A berhenti ke bandar B dan daripada B berehat. Okey, berhenti rehat selama 4 sehingga 9 saat, bermakna selama 5 saat. Dan daripada C ke D bermakna meneruskan perjalanan ke bandar seterusnya. Tiba di bandar D tadi, graf menurun menunjukkan kenderaan tadi kembali semula ke bandar asal yang dia bertolak tadi. Kalau dia bertolak dari bandar X, setibanya contohnya di D adalah bandar Y, maka dari bandar Y dia kembali semula ke bandar X. Itu adalah satu contoh pergerakan graf jarak masa. Seterusnya, Cikgu Kuna bawakan anak-anak belajar untuk lebih mengenali graf laju masa. Graf laju masa daripada P ke Q menunjukkan laju yang ditambah ataupun berlakunya pecutan. Daripada P ke Q berlakunya pecutan, manakala daripada Q ke R
tiada berlaku apa-apa pecutan ataupun pengurangan laju. Lajunya dikekalkan dengan 15. Okey, 15 daripada Q ke R. Yang mana laju tidak ditambah dan juga tidak dikurangkan. Tetapi daripada R ke S, sekali lagi pemandu ini memecut kenderaannya, iaitu menambahkan kelajuannya. Daripada laju 15 tadi ditambah kepada 24. Maka daripada 15 tadi ditambah kepada 24, maka di situlah berlakunya sekali lagi pecutan. Okey. Maka daripada R ke S berlakunya sekali lagi pecutan. Maka setiap kali berlaku pecutan, maka perubahan lajunya adalah bernilai positif. Kemudian kita nampak daripada S ke R, graf itu menurun. Bermakna berlakunya pengurangan laju. Daripada laju 24 tadi dikurangkan sehingga mencapai kelajuan sifar. Dan ini dikenali sebagai nyah pecutan. Dan bila berlakunya nyah pecutan, nilai bagi perubahan laju mesti negatif. Bermaksud jika anak-anak pelajar tidak letakkan simbol negatif, maka anak-anak akan kehilangan markah. Manakala untuk graf jarak masa, penurunan graf tidak negatif, iaitu sentiasa positif. Jadi, ini adalah beberapa perbezaan bagi dua graf jarak masa dan graf laju masa. Okey, seterusnya Cikgu Kuna bawakan anak-anak pelajar untuk lebih faham dan jelas apakah bentuk soalan yang biasa ditanya dalam graf laju masa dan graf jarak masa. Okey, contoh yang pertama, soalan A bagi graf laju masa. Soalan minta hitung tempoh masa bagi pergerakan laju mala. Okey, ataupun bagi pergerakan mala graf yang ditunjukkan di sebelah. Bila soalan nak tempoh masa, kita kena faham tempoh masa kita lihat pada paksi X. Jadi, pergerakan malar menunjukkan pergerakan tu adalah straight ataupun garisan mengufur. So, kita nampak di graf ni daripada 5 saat sehingga 13 saat berlakunya pergerakan malar ataupun seragam ataupun pegun. Jika soalan menghendaki laju malar, maka anak-anak terus lihat kepada paksi Y, iaitu lajunya adalah 10 meter per saat. Tetapi soalan menghendaki tempoh masa. So, bila tempoh masa anak-anak lihat daripada garisan malar tadi, bermulanya pada 5 saat, pergerakan malar itu berakhir di 13 saat. Bermaksud tempoh masanya adalah daripada 13 saat sehingga 5 saat. So, tolakkan, dapatlah jawapannya adalah 8 saat. Okey. Untuk graf jarak masa, anak-anak pelajar lihat soalan juga meminta tempoh masa. So, kita tahu tempoh masa merujuk kepada paksi X. Tetapi ayatnya akan tanya, hitung tempoh masa kenderaan tersebut berada di dalam keadaan rehat, ataupun hitung tempoh masa kenderaan tersebut berhenti rehat. Maka di sini highlightkan perkataan rehat, yang mana rehat tadi menunjukkan kenderaan itu tiada apa-apa pergerakan, maka grafnya adalah malar. So, berdasarkan graf kita nampak graf malarnya adalah daripada 5 sehingga 13. Okey, maka tempoh masanya juga adalah 13 tolak 5, menghasilkan jawapannya adalah 8. Okey. 1 markah. Untuk soalan bahagian B. Okey, soalan hitung perubahan laju bagi pergerakan zarah tersebut dalam 3 saat terakhir. Perubahan laju bermaksud daripada laju yang perlahan kepada tinggi. Daripada laju sifar tadi, kalau daripada graf laju sifar meningkat kepada 10. Ataupun
laju daripada 10 tadi dikurangkan sehingga 0. Okey, maka di sini untuk perubahan laju, highlightkan perkataan perubahan laju. Anak-anak pelajar mesti ingat perubahan laju adalah sama dengan kecerunan. Kerana berlakunya perubahan laju, berlakunya garisan condong naik bukit ataupun turun bukit, maka itu adalah kecerunan. Dan kecerunan tadi Cikgu Kuna dah ajar pada video yang pertama. Okey, lukiskan segitiga untuk garisan condong tersebut. Okey, contohnya garisan condong yang dikehendaki adalah dalam 3 saat terakhir, iaitu daripada 13 saat sehingga 16 saat. Maka soalan menghendaki kecerunan, jadi kita faham kecerunan adalah Y per X. Y adalah mencancang dan X adalah mengufuk. Okey, untuk video yang pertama, Cikgu Kuna telah bagi tahu untuk menghitung kecerunan, lukiskan segitiga bermula dengan garisan mencancang diikuti garisan mengufuk. Okey. So anak-anak lihat garisan condong tadi daripada 10 sehingga 0, mencancangnya adalah 10. So mencancangnya adalah 10 dan mengufuknya adalah daripada 13 sehingga 16, bermakna 16 tolak dengan 13, maka jawapannya dapat 3. Dan sekarang anak-anak lihat arah pergerakannya, mengufuk tadi adalah ke kiri. So bila ke kiri, nilainya adalah negatif. So kerana itulah jawapannya akan dapat negatif 3.33. Maka di sini kita dapat lihat bila kelajuan dikurangkan, maka berlakulah nyah pecutan. So bila nyah pecutan, perubahan lajunya adalah bernilai negatif. Okey. Kemudian anak-anak lihat apakah yang ditanya dalam graf jarak masa. Kalau graf laju masa tadi, soalan tanyakan tentang perubahan laju, iaitu laju yang kurang ditambahkan ataupun laju yang tinggi tadi dikurangkan. Bermaksud berlakunya perubahan laju dan berlakunya kecerunan. Untuk soalan jarak masa, anak-anak akan ditanya tentang laju. Contoh soalan, hitung laju, hitung laju pergerakan kenderaan tersebut pada 3 minit terakhir. So anak-anak lihat laju, ingat balik formula segitiga, J L M. J adalah jarak, L adalah laju dan M adalah masa. Soalan menghendaki hitung laju. So hitung laju, anak-anak boleh lihat di sini. Laju adalah J jarak per dengan masa. Maka di sini kita nampak formulanya jarak per masa. Jarak adalah paksi Y. Okey, masa adalah paksi X. Maka kita dapat buat kesimpulan laju adalah sama dengan Y per X. Yang mana Y per X adalah kecerunan. Maka di sini anak-anak pelajar boleh ingat perkataan laju tadi adalah mengkehendaki anak-anak menghitung kecerunan. Jadi di sini nak kira kecerunan, seperti yang Cikgu Kuna maklumkan tadi, buat garisan segitiga bermula dengan mencancang, iaitu mencancangnya adalah daripada 0 sehingga 10. Kat sini 10 tadi, 10. Jadi jarak mencancangnya adalah 10 per jarak mengufuknya adalah daripada 13 sehingga 16, bermaksud 3 saat. So 10 bagi 3, jawapan akan keluar 3.33. Tetapi di sini anak-anak jangan letakkan simbol negatif kerana laju tidak akan ada negatif. Tetapi kalau perubahan laju, bila laju dikurangkan, jawapan akan ada simbol negatif. Okey. Kemudian
untuk soalan perubahan laju dan laju, anak-anak akan diberi 2 markah. Untuk soalan yang ketiga, iaitu 3 markah. Bagi graf laju masa, biasanya anak-anak akan diminta menghitung jarak. Dan keyword di sini, anak-anak kena ingat perkataan jarak. Pada video yang lepas, kita sudah didedahkan iaitu jarak adalah luas. Okay, yang mana kita dah ingat iaitu jarak adalah luas. Okay, highlightkan perkataan jarak. Anak-anak ingat jarak adalah luas, iaitu luas keseluruhan graf. Bergantung pada soalan. Jika soalan mengkehendaki jarak sehingga 13 saat pertama, bermaksud grafnya hanya melibatkan segi 3 dan segi 4 sahaja. Ataupun anak-anak boleh gabungkan segi 3 dan segi 4 menjadi satu bentuk trapezium. Tetapi soalan mengkehendaki jarak keseluruhan perjalanan, maka keseluruhan perjalanan merujuk kepada bentuk segi 3, bentuk segi 4 dan bentuk segi 3. Ada 3 bentuk. Tetapi anak-anak boleh terus gabungkan bentuk-bentuk tersebut dengan menggunakan hanya satu bentuk, iaitu bentuk trapezium. Maka di sini anak-anak terus kira menggunakan formula luas untuk mengira jarak keseluruhan perjalanan. Okey. Maka untuk hitung jarak, kita gunakan formula luas. Maka luas trapezium adalah 1/2 didarab dengan hasil tambah garisan selari. So, garisan selari bermula dari 5 sehingga 13. So, di sini 5 sehingga 13 adalah 8 saat ditambah dengan sifar sehingga 16 bermakna 16 saat. Dan didarab dengan tinggi. So, tinggi trapezium adalah 10. So, di sini anak-anak pelajar boleh terus tekan kalkulator, iaitu 8 tambah 16 adalah bersamaan dengan 24. 24 didarab dengan 10 dan dibahagi dengan 2, maka jawapan adalah 120. Maka dapatlah jarak keseluruhan pergerakan. Okey. Selain daripada soalan tanya tentang jarak, mungkin juga soalan mengkehendaki purata laju. Okey. Balik pada segitiga yang cikgu tunjukkan tadi, jarak adalah laju darab masa, JLM. Kalau laju tadi jarak per masa, purata laju adalah bersamaan dengan jumlah jarak per jumlah masa. Okey, kalau jarak adalah, kalau formula laju tadi jarak per masa, maka purata laju adalah jumlah jarak per dengan jumlah masa. Jadi jumlah jarak anak-anak dah kira tadi iaitu 120. Maka nak kira purata laju, jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. So, jumlah masa tadi adalah 16. Maka terus tekan kalkulator, 120 dibahagikan dengan 16, maka jawapannya adalah 7.5. So, itulah jawapannya untuk purata laju. Okey. Itu adalah untuk graf laju masa. Apakah soalan yang ditanya dalam graf jarak masa? Graf jarak masa, soalan biasanya akan tanya tentang purata laju. Sama juga dengan graf laju masa. Untuk graf laju masa tadi ada juga soalan yang ditanya tentang purata laju, yang mana kita menggunakan formula jumlah jarak per jumlah masa. Jumlah jarak di sini merujuk kepada luas rajah. Sebab kalau graf laju masa, jarak adalah luas rajah. Tetapi untuk soalan jarak masa, untuk menghitung purata laju, formula yang digunakan juga adalah jumlah jarak per jumlah masa. Tetapi bagi graf jarak,
Untuk hitung jarak, anak-anak pelajar tidak perlu hitung luas rajah. Anak-anak hanya dikehendaki menghitung berapakah jarak yang zarah tadi ataupun kenderaan tadi bergerak. Contohnya kalau graf tadi bermula di sifar, zarah tadi bergerak sehingga 10 dan dia berhenti rehat. Kenderaan tadi berhenti rehat bermaksud tidak berlaku apa-apa perubahan. Kemudian daripada berhenti rehat tadi, kenderaan itu kembali semula ke tempat dia bertolak tadi. Maka daripada 10 pergerakan pergi dan 10 lagi pergerakan balik, maka jumlah pergerakannya adalah 20 dan jumlah masanya adalah 16. So 20 dibahagikan dengan 16 menghasilkan jawapannya 1.25. Jadi anak-anak pelajar boleh nampak apakah yang ditanya ataupun apakah soalan yang biasa keluar bagi graf laju masa dan apakah soalan yang biasa ditanya bagi graf jarak masa. Okey, sekian saja perkongsian tentang perbezaan antara graf laju masa dan graf jarak masa. InsyaAllah untuk yang seterusnya, Cikgu Kuna akan sharekan beberapa penyelesaian masalah yang melibatkan graf laju masa dan graf jarak masa. So, jangan lupa terus subscribe channel Cikgu Kuna Matematik Mudah Mesek untuk terus mendapat tips-tips dan teknik-teknik mudah dalam matematik. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.